بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Hadis yang ke-23. Taubat diterima sehingga berlakunya kiamat. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul layli hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Nabi SAW bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yabsutu yadahu, menghulurkan tangannya, bil-laili, di waktu malam, liyatuba, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, liyatuba musi'an nahari, untuk ia menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa yabsutu yadahu bin nahari,
dan ia menghulurkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'al laili, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk ia nak menerima taubat orang yang berdosa di malam hari, hatta tatlu'a syamsu, sehinggalah terbit matahari, min maghribiha, di sebelah baratnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala, Nabi menceritakan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha menerima taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha mengetahui tentang hal ahwal hamba-Nya, yang tidak pernah sepi daripada dosa. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki mata, telinga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mulut, tangan, kaki. Dan semua anggota-anggota ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak terlepas daripada dosa-dosa yang keluar daripada anggota-anggota ni. Maka namalah dosa yang keluar daripada mata, namanya dosa mata. Yang keluar dari telinga, namanya dosa telinga. Dari mulut keluar dosa lidah ataupun mulut. Dosa tangan, dosa kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala mencipta juga jalan-jalan untuk terhapus dosa mata, telinga, tangan, kaki, mulut, melalui Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita buat. Bila mana kita melakukan dosa dengan menggunakan mata, kita melihat kebaikan pula lepas tu dengan menggunakan anggota yang sama, iaitu mata. Demikian juga kita buat kebaikan daripada telinga, selepas daripada kita melakukan dosa dengan telinga. Begitulah semua anggota-anggota yang lain, dengan kita melakukan kebaikan selepas kita melakukan kejahatan daripada anggota yang sama, maka terhapuslah kejahatan yang kita buat daripada anggota yang sama. Nampak tak betapa Allah Subhanahu wa taala rahmatnya tersangatlah luas. Kita buat jahat dengan mata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ambil Quran, kita baca, kita melihat dengan mata, maka hapus dosa mata kita. Kita baru dengar maksiat dengan telinga kita. Dengar pula Quran, kita baca yang kita pasang dalam kereta, di rumah, maka luruhlah dosa yang keluar daripada telinga tadi. Kita berdosa dengan tangan, kita buat kebaikan dengan menggunakan tangan, habis dosa tangan yang telah kita buat. Jadi itulah yang dikatakan betapa luasnya rahmat Tuhan. Maka sebab itu Nabi sebut wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perikutkan kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskan kejahatan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat macam tu rupa,
maka dosa kita terhapus sebelum kita mengatakan astaghfirullahalazim lagi. Bila kita kata astaghfirullahalazim, maka ia meneguhkan penghapusan dosa kita. Maka sebab itu, masalah Sayyidina Muhammad, jangan peduli terhadap kejahatan yang kita buat, kalau kita akan melakukan kebaikan selepas kejahatan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya disebut dengan Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Selepas dia sebut Ghafur, dia sebut pula dia Rahim. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Dia Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di atas sifat namanya pengampun, dia juga Tuhan yang Maha Penyayang. Maksudnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di atas nama, di atas sifatnya yang Maha Penyayang, maka diampunkan dosa-dosa hamba-hamba dia. Tuan-tuan, sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pelbagai perkara untuk menghapuskan dosa kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan kita memperlekehkan dosa yang kita buat. Dengan makna kita kata, dosa tu kecil je. Bila kita memperlekehkan dosa kecil, maka dia akan menjadi besar. Sebab dosa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kecil ataupun besar, semua besar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengira kesalahan yang kita buat sekalipun kecil, besar, maka jadi besar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampunkan dosa yang kita buat, maka jadi besar. Apatah lagi dosa-dosa besar. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut innahu huwal ghafurur rahim, dia Maha Pengampun, jangan kita buat lebih-lebih kurang terhadap dosa. Ataupun kita pandang dosa itu tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Contoh orang beriman menganggap dosa itu sekalipun kecil seumpama gunung yang besar yang boleh menghempap dia bila-bila masa. Contoh, tuan-tuan pernah tak tengok gunung baling? Kita duduk di masjid baling tu tengok gunung, gunung ni kalau dia timpa habis. Begitulah orang beriman melihat dosa seperti gunung yang besar. Tetapi orang munafik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat di atas batang hidung. Kita buat macam mana kalau lalat atas batang hidung? Macam tu lah. Maknanya kecil sangat. Alah, kibah ya. Tapi orang beriman menganggap dosa tu kecil. Dosa kecil itu besar. Dosa besar lagilah besar. Jadi tuan-tuan, itulah hakikat kita dengan dosa. Hadis yang kita baca ni, di sana ada hadis yang disebut dengan hadisut tarhib. Ada hadis yang disebut dengan haditut targhib. Ada hadis disebut dengan haditut tarhib. At-targhib wa tarhib. Targhib, hadis yang menggemarkan. Tarhib, hadis yang menakutkan. Hadis yang kita baca ni hadis targhib dia panggil. Targhib, menggemarkan. Kalau kita baca hadis-hadis targhib, kita jadi orang yang sangat
penuh pengharapan kepada Allah. Bila kita baca hadis tarhib, kita rasa macam kita tak ada peluang dah terlepas daripada Allah. Sebab hadis menakutkan. Maka tuan-tuan, di atas dua kategori hadis ni kita kena duduk tengah-tengah. Jangan kita harap sangat sampai terkurang takut. Jangan sampai kita takut sangat sampai tak ada dah pengharapan pada Allah. Duduk tengah-tengah di antara takut dan harap. Terlebih-lebih lagi pada saat kita nak mati esok. Seseorang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan merasa sangat takut untuk bertemu dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita tak tahu macam mana kita nak balik jumpa Tuhan. Macam mana kita nak menamatkan kehidupan atas muka dunia. Elokkah, burukkah pengakhiran kita? Kita semua tak tahu. Cumanya masalah Sayyidina Muhammad, situasi orang beriman last sebelum daripada dia menghembuskan nafas yang terakhir, pengharapannya lebih besar daripada takutnya. Itu sifat fitrah orang beriman. Dia mengharap keampunan Tuhan, mengharapkan keampunan Tuhan dan penerimaan Tuhan lebih daripada takutnya tadi hadap badan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini sifat kita orang beriman. Maka pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mainlah satu hadis, dia panggil hadis targhib, menggemarkan. Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala menghulurkan tangannya pada waktu malam untuk dia nak terima orang yang berdosa pada waktu siang. Dan dia menghulurkan tangan pula pada waktu siang untuk nak terima pula taubat orang yang berdosa pada waktu malam. Makna apa? Maknanya, pohonlah taubat siang dan malam, malam dan siang. Pada waktu malam kita minta ampun, bertaubat pada Tuhan di atas kesalahan yang kita buat siang tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siang esok pula beristighfar, minta pula ampun pada Allah. Untuk Allah terima pula taubat di atas kesalahan kita pada malam hari tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situasi ini berkekalan, berpanjangan sampailah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari naik di sebelah barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai matahari naik sebelah barat. Bila matahari naik sebelah barat, habis. Situasi yang kita baca ni, Allah Ta'ala menerima taubat pada waktu siang, Allah Ta'ala menerima taubat pada waktu malam, habis. Maknanya pintu taubat sudah pun tertutup. Habislah. Jadi kita selagi mana matahari belum naik belah barat, bertaubatlah siang dan malam, pagi dan petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita pun tak tahu kita sempat ataupun tidak dengan matahari naik belah barat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, kata ulama, matahari naik belah barat ni 2 kali.
Matahari ni belah barat ni berlaku 2 kali. Kalau berlaku sehari 2 lagi matahari ni belah barat, tu kali pertama. Kalau berlaku pula lepas tu kali yang kedua, kali kedua itulah yang dimasukkan hatta tatlu'an syamsu min maghribiha. Kalau naik lagi sekali, harap-harap hak tu Tuhan terima lagi. Kalau berlaku hak kali kedua tak ada dah. Sebab dia sudah hampir sangat dengan kiamat. Ketika itu manusia ialah sejahat-jahat manusia. Bila matahari ni belah barat tu, manusia dalam masa itu sejahat-jahat manusia. Tak ada manusia yang paling jahat. Itulah situasi yang paling jahat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah saatnya bila mana angin yang lembut yang bertiup, bila mana dia kena, dia masuk di celah-celah ketiak orang beriman, siapa yang kena angin tu semua mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Sebelum situasi itu sikit, berlaku matahari ni belah barat. Makna Tuhan rapat dengan kiamat, peluang Tuhan, tu yang Tuhan bagi ni, siang, malam, pagi, petang, Tuhan buka pintu taubat, begitu panjang sampai saat yang dekat dengan peristiwa tadi. Waktu mana angin bertiup mengenai orang beriman, pakat tumbang, habis mati. Ketika itu tak ada lah. Ketika mati semua orang beriman, tinggallah sejahat-jahat manusia. Ketika itu tuan-tuan, tak ada orang lagi yang kenal Tuhan. Masjid sudah tidak ada orang mengumandangkan azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Bila tak ada orang beriman, siapa nak menghidupkan masjid? Ketika itu Quran akan diangkat ke langit. Habislah. Bahkan ketika itu Kaabah pun akan diangkat ke langit. Habis. Habis. Tak ada dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka masjid-masjid sepi. Sekolah-sekolah agama tak ada. Tahfiz, pondok, tok guru, ulama, orang beriman, habis kosong. Dunia ni penuh dengan orang yang paling jahat, iaitu orang-orang kafir. Kiamat ni dahsyat. Kedahsyatan hari kiamat ini Tuhan akan kenakan terhadap orang-orang kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah kedahsyatan hari kiamat. Jadi subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Kenapa Tuhan perlakukan macam tu rupa? Sebab Tuhan nak hukum orang-orang kafir dengan hukuman yang sedahsyat-dahsyatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga kita bertanya, pasal apa Tuhan memanjangkan umur iblis? Pasal apa Tuhan bagi izin pada dia untuk dia nak menyesatkan manusia? Kenapa Tuhan bagi? Tuan-tuan, sebab Tuhan nak menambah dosa dia. Dia diingat Tuhan bagi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada tujuan dan hikmah Tuhan melakukan. La ughwiyannahum, aku nak menyesatkan mereka. Itu kata iblis. Aku nak menyesatkan mereka. Dia minta Allah tangguhkan umur dia. Allah terima. Maka dia pada hari ini, masalah Sayyidina Muhammad bekerja keras betul. Melalui jin, melalui syaitan untuk menyesatkan manusia.
nak meramaikan manusia masuk neraka bersama-sama dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka dia buat sungguh-sungguh sampai manusia sesat dalam agama, sesat dalam semua bidang kehidupan dia. Manusia sesat dalam ekonomi, dalam politik, dalam sosial, dalam sukan, dalam muzik, habis. Maka dia berketawa, berseronok sebab ramainya manusia rosak. Ramai orang tak semayang, ramai orang tak buat ibadat, ramai orang buat jahat, ramai orang zalim orang. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah memusuhi iblis dan syaitan, Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya untuk menambah dosanya. Supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, padan bila mana Allah lontarkan masuk ke dalam neraka esok. Padan. Sebab kalau kita buat baik, kita mendapat kebaikan daripada orang berbuat baik. Begitu juga kita mendapat dosa daripada kejahatan yang kita menjadi sebab orang buat jahat. Kita buat jahat, orang ikut, orang tiru, orang pakat buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ingat kita seorang dapat dosa tu, kita mendapat dosa orang yang buat kejahatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab kita yang menjadi asbab orang buat jahat. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kepemurahannya menangguh sampai masa-masa terakhir untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah nak makbulkan doa Rasulullah. Nabi minta 1/3 umatnya masuk syurga, Allah terima. Bila Allah terima, Nabi minta pula separuh penghuni syurga umat dia. Separuh umatnya masuk syurga, Allah terima. Nabi minta lagi 2/3 penghuni, 2/3 umatnya akan masuk syurga, Allah terima. Di atas kata sebahagian besar umat Muhammad ini akan masuk syurga, itulah yang Allah sampai rapat dengan kiamat, barulah ditutup pintu taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini betapa besarnya rahmat Allah terhadap kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat Tuhan yang sebegini, maka dekatkanlah kita kepada Allah dengan bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak berdosa. Maka sebab itu Nabi sebut at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak berdosa. Cuba tengok hadis tu. Boleh tak kita semua tak berdosa? Tak boleh. Mana mungkin. Kita mesti berdosa. Sebab kita ada nafsu. Selagi mana kita ada nafsu, lagi itu kita akan melakukan dosa dan berdosa. Ada orang tanya, Ustaz boleh tak nak buang nafsu? Tak boleh. Nafsu ni sebahagian ataupun sebahagian unsur kita. Tak nama kita, tak nama manusia kalau kita tak bernafsu. Jadi dengan sebab kita ada nafsu, itu yang membuatkan kita melakukan dosa. Jadi bila berdosa, Tuhan suruh buat apa? Tuhan suruh bertaubat. Jadi kalau tak ada dosa, nak taubat apa? Tak ada benar,
Tak ada dosa nak taubat dari apa? Maka tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad di atas situasi yang kita melakukan dosa, kadang-kadang sengaja, kadang-kadang tak sengaja, maka semuanya kita kata astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka orang yang berdosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Pasal Tuhan ampun dosa dia. Satu. Yang kedua, Tuhan bagi kita berdosa sebab Tuhan nak bagi kita rasa kita hamba. Orang yang tak berdosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memungkinkan dia rasa diri dia suci. Merasakan diri dia bersih. Bila rasa diri baik, tu Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila merasakan diri baik, hatu yang Tuhan jadikan punca iblis kena tenang. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Bila ada sifat lebih daripada orang lain, Tuhan tak mau. Maka sebab itu baru kita faham sifat Imam Syafi'i sebut, uhibbus salihin wa lastu minhum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku kasih orang-orang soleh, tapi aku bukan orang soleh. Buk mana tu? Aku kasih pada orang-orang soleh, kata Imam Syafi'i, tapi aku bukan orang soleh. Maknanya, dia tak merasa dia lebih baik daripada siapa-siapa. Kalau kita tak berdosa sama sekali, dia timbul perasaan, aku lebih baik daripada semua. Itu tak baik. Hikmahnya Tuhan buat dosa, supaya kita tak rasa kita lebih baik daripada siapa-siapa. Menyebabkan timbul dalam diri kita, ya Allah, dosa aku banyaklah. Itu Tuhan mau. Merasa diri berdosa, itu Tuhan suka. Itu Tuhan mau. Bila rasa diri berdosa, maka timbullah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka timbullah istighfar. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut, At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Dia macam ni tuan-tuan. Isteri tuan-tuan, dia kena sepanjang masa kata, saya minta maaf kat abang. 5 waktu semayang. Kalau 5 waktu di rumah, 5 waktu semayang, 5 waktu itulah abang yang minta maaf. Sekalipun isteri itu bukan ada salah apa dengan suami pun, tapi kata tu, saya minta maaf. Tu tak kira lagi dia nak pergi kerja. Salam juga. Yang minta maaf lah. 5, 6. Sagi balik, sagi sambut suami. Salam. Salam Sayyidina Muhammad. Yang minta maaf. Bukan minta maaf sebab salah. Tapi tak salah pun minta maaf. Begitulah dengan Allah. Lebih-lebih lagi. Bukan ada dosa pun. Tapi sifat kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Macam kita dengan raja. Nak cakap dengan raja. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap macam mana? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah pasti harap dia ampun. Ada salah ke dengan raja? Nak cakap apa? Tak ada salah pun, tapi minta ampun lah. Kok sehari cakap kok tersalah ke? Sebab itu, dalam sebuah hadis, Nabi sebut, As-Sultan Zilalullahi fil ardi. Raja ialah bayangan Tuhan di muka bumi. Macam mana kita dengan raja, begitu kita dengan Allah.
Seperti mana ada dosa, seperti mana ada derhaka pada raja, begitu ada maksud derhaka kepada Allah. Sebab raja, segala raja Allah. Raja-raja hadut ada ni, Allah lah raja pada semua raja-raja. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah yang dikatakan pohon ampun. Jadi kena minta ampun panjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum mengucapkan astaghfirullahalazim dalam sehari 70 hingga 100 kali. Hari ini ada tak 70 kata astaghfirullahalazim? Kata lagi. Rasa-rasa tak kata ikut. Allah Sayyidina kata dah Ustaz. Kata bila? Lepas mayang. Subuh tadi 3. Lepas zuhur 3. Lepas asar 3. Lepas maghrib 3. Isyak tak kata lagi. 4 kali 3 baru 12 kali. Salah Sayyidina Muhammad. Rasulullah 70 kali. Dalam lain riwayat 100 kali. Tu hak tak berdosa tu. Macam mana kita hak berdosa tak kata lagi ni astaghfirullahalazim ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula astaghfirullahalazim lepas semayang sebab perkiraan dalam semayang. Kut semayang kita tu berlaku tersalah. Memang bersalah dah. Pasal kita kurang khusyuk. Tu astaghfirullahalazim lepas semayang. Hak tu tak kira tu. Hak yang masukkan terhadap dosa-dosa yang kita buat yang Tuhan haramkan tu 70 hingga 100 kali. Baru jadi kekasih Tuhan. At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Okey, insya-Allah mula daripada malam ini, esok pastikan kita semua telah pun mengucapkan astaghfirullahalazim sepanjang hari sebelum tidur 70 hingga 100 kali. InsyaAllah sebab kita nak jadi kekasih Tuhan. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.